proses pembinaan anak-anak ini daripada sekolah Cina ke rumah cakap Cina, masuk sekolah menengah cakap Cina, masuk universiti cakap Cina. Bila masanya mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Dari berbagai carut-marut permasalahan bahasa Melayu yang tak kunjung usai, Malaysia rasanya tak puas sampai di situ. Perlahan Malaysia juga mulai mempersoalkan kaum Cina yang tak fasih, atau mungkin tidak akan pernah fasih berbahasa Melayu selamanya. Ini sudah pasti bukanlah kesalahan dari etnis Cina itu sendiri, melainkan faktor parlemen Malaysia yang terindikasi dari kolonial Inggris di awal kemerdekaan. Malaysia tidak menghiraukan bagaimana cara memposisikan warga asing yang bergerilya ke Malaysia, termasuk etnis Cina. Seperti yang kita lihat, begitu membeludaknya etnis Cina di Malaysia yang secara bebas keluar masuk dari Cina ke Malaysia. Bukan tak mungkin, Malaysia bisa saja mengikuti jejak Singapura, yang sebagian besar dikuasai etnis Cina, meski ada sebagian kecil warga pribumi. Malaysia sendiri sepertinya membiarkan begitu saja, bahasa Cina merajalela di atas lemahnya bahasa Melayu. Apakah Malaysia sudah tak mampu lagi membentuk sebuah aturan yang mengharuskan warga asing mempunyai rasa nasionalisme terhadap negara Malaysia? Etnis-etnis Cina di Malaysia lebih mengedepankan budaya nenek moyang mereka yang mereka bawa dari Tiongkok. Etnis Cina di Malaysia tidak sepenuhnya mempelajari dan memahami bagaimana budaya Melayu, bahkan bahasa Melayu di sekalipun. Sedangkan untuk keturunan Cina yang sekolah di Malaysia, bahasa Melayu hanya dijadikan sebagai syarat untuk sebuah kelulusan, yang pada prinsipnya hanyalah sebuah ilusi. Pada kenyataannya, etnis Cina di Malaysia tetaplah berucap berbahasa bapak moyang mereka. Hal ini tentunya menambah pusing para profesor di Malaysia, sebab warga asing termasuk Cina tidak peduli dengan nasionalisme rakyat Malaysia. Para profesor di Malaysia sudah melakukan berbagai cara agar warga asing mau menerima bahasa Melayu sebagai identitas bahasa mereka. Mengacu pada bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca di masa silam, Malaysia telah gagal membentuk bahasa yang selama ini mereka agungkan. Bahkan profesor Malaysia sampai menguntil bahasa Indonesia, yang mereka serap ke dalam bahasa Melayu Malaysia. Seperti kata, kanak-kanak dan budak. Malaysia lebih sering memakai serapan kata dari Indonesia, yaitu anak-anak. Sedangkan untuk posisi komunitas Cina di Malaysia, merupakan salah satu kelompok etnis terbesar yang berkisar sekitar 6 juta orang. Mereka relatif kuat dalam bidang ekonomi dan politik di negara tersebut. Cina Malaysia umumnya lebih dekat dengan budaya Tionghoa dari Tiongkok, termasuk bahasa Mandarin. Mereka menganggap diri mereka sebagai bagian identitas Malaysia yang lebih luas, namun tidak memprioritaskan kebudayaan Melayu yang mereka tempati. Etnis Cina dianggap berperan penting dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Malaysia. Budaya dan tradisi etnis Cina di Malaysia terbilang cukup kuat. Lantas bagaimana nasib bahasa Melayu Malaysia ke depannya? Secara keseluruhan, warga Indonesia mungkin saja tidak mempermasalahkan jika Malaysia memakai bahasa Indonesia, baik dalam keadaan resmi maupun sehari-hari. Sekolah agama masuk UIA, masuk UiTM dan sebagainya, Melayu ini bila dia keluar daripada kelas, walaupun mediumnya bahasa Inggeris, dia tetap cakap Melayu. Anak Cina, ya tuan-tuan sekalian, sikit lah. Anak Cina pula, dia sekolah Cina. Ya, walaupun dia masuk SMK, dia masuk sekolah kebangsaan selepas itu, kalau dia masuk lagi sekolah persendirian, itu proses pencinaannya sangat kuat lagi tu. Dia masuk kota, masuk Utah, itu tak tahu cakap macam mana lah. Ini sebab kita gagal. Bila kita gagal dalam sistem pendidikan, bermakna kita gagal dalam membina negara. Itu kita gagal banyak tuan-tuan. Ya, saya nak sebutkan. Interaksi mereka dengan surat khabar keluar 2 kali diterbitkan sehari. Akhbar Sinciu, utusan ni berita harian keluar 1 hari je. Pagi keluar, petang tak ada. Akhbar bahasa Cina, pagi petang, pagi petang. Kalau tuan-tuan tengok,
ejen sosialisasi politik seperti sekolah, media dan sebagainya, media bahasa Cina lebih banyak pada media bahasa Melayu, media cetak. Dia keluar 2 kali sehari akhbar dia. Keluar akhbar bahasa Melayu ni sekali je. Proses pembinaan anak-anak ini daripada sekolah Cina ke rumah cakap Cina, masuk sekolah menengah cakap Cina, masuk universiti cakap Cina. Bila masanya mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Saya nak sebut tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan bertemu Cina cakap Melayu, itu tanda nak kiamat dah. Tuan-tuan takkan jumpa bila bukan Melayu bertemu. Saya sebut ni. Saya sebut kenapa? Saya sebut Cina sebab dia majoriti bukan Melayu terbesar di negara kita. Saya kena tekan itu. Sebab dia ada hampir 25%. Tetapi pembawakan pembinaan negara dalam negara ini kalau dia tidak dipantau, kerajaan terpaksa tunduk kepada mereka hanya kerana secepis undi ni. Ceritalah nak mendaulat bahasa Melayu 65 tahun lagi. Kita akan gagal. Tuan-tuan, walaupun sekolah vernacular ini di bawah kerajaan, ya, gaji ini diberikan, berapa bilion diperuntukkan. Tetapi mereka setiap arahan kerajaan jarang dipatuhi. Ya, akhirnya kerajaan terpaksa tunduk kepada mereka. Bagaimana kita nak bina negara kalau warganya tidak patuh kepada agenda sebesar ini? Kementerian Pendidikan minta tambah bahasa Melayu supaya daripada 180 minit jadi tambah lagi supaya jadi lebih, kita pergi jauh sikit, daripada 360 minit seminggu dan sebagainya. Tak boleh, dia akan ditentang secara besar-besaran. Sejarah yang diajar di sekolah jenis kebangsaan ini asalnya diajar dalam bahasa Melayu, tetapi ditentang dengan begitu ekstrimnya, akhirnya subjek sejarah diajar dalam bahasa ibunda masing-masing. Ini yang berlaku ni. Agenda sebesar ini kerajaan boleh tunduk. Bahasa Melayu mana ada kat dunia ni kempen bahasa kebangsaan. Bahasa ini sepatutnya sudah menjadi darah daging rakyat dia. Kat Siam, tuan-tuan, ada dengar mereka kempen bahasa Siam? Tak ada. Pergilah seluruh negara di dunia ini, 195 buah negara, apabila bahasa itu menjadi bahasa kebangsaan, dia mesti dikuasai tanpa berkecuali. Malang negara kita, apabila banci 2010 dibuat, dia akan dibuat lagi. 2010 dibuat, maka pembanci pergi pada rumah ke rumah. Sebahagian besar daripada masyarakat Cina di bandar tidak boleh membaca dan bertutur dalam bahasa Melayu sehingga terpaksa membawa penterjemah. Tuan-tuan, 60 lebih tahun kita merdeka. Takkan bahasa Melayu mudah ini tidak boleh dikuasai. Bangla datang ke sini, Bangladesh itu. Ya, dalam masa 3-4 bulan mereka sudah boleh menguasai bahasa Melayu. Kita duduk di sini bergenerasi. Kita masih lagi gagal untuk menguasai bahasa yang sebegitu mudah ini. Sebab itu saya pohon sangat-sangat ini. Dalam pembinaan negara bangsa ini, agenda besar mesti dilaksanakan. Kalau gagal, kuasa mesti dilaksanakan untuk mendidik golongan membina negara dalam negara. Barulah tuan-tuan kita akan capai yang ketiganya, iaitu perpaduan yang kita idam-idamkan. Seterusnya kestabilan negara yang kita idam-idamkan pada masa akan datang ini. Sebab itu saya minta saudara-saudari sekalian, ya, buatlah apa juga jalan sekalipun. Kalau ditakdirkan Dewan Bahasa dan Pustaka ini perlu diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, jalankanlah tanggungjawab itu. Daripada letak di Kementerian Pendidikan, nampaknya tak pergi ke mana dia. Tak pergi ke mana dia? Nak buat apa? Tak tahu. Banner Bandar Kuala Lumpur dah macam London dah. Pergi Bandar Ipoh macam London dah. Identiti itu tak ada. Tidak tertonjol. Jati diri negara itu tidak tertonjol. Dan akhirnya orang berkata, Malaysia ini sebuah negara baru sebab baru merdeka 65 tahun. Jadi negara baru ini susah untuk kita bina negara ini sebab kita memerlukan masa yang lama daripada negara sebangsa.
kepada saya, membina negara berbilang kaum ini lebih mudah daripada membina negara sebangsa. Sebab kita ini asal usulnya daripada negara sebangsa. Dan dia bertukar menjadi berbilang bangsa sebab ada sejarah dia. Terima kasih sudah menyimak video ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan adu bacor di kolom komentar.